Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini yang merupakan pertemuan kita buat kali yang kedua, siri yang kedua, yang mana pada hari semalam kita telah pun mendapat pendedahan berkenaan dengan bumi Palestin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Ya, dia disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Jadi pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan tentang bagaimanakah kedudukan, kepentingan, kemuliaan bumi Palestin ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang mengikuti perbincangan ini melalui aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh dengar ke, jelas ke suara saya, tuan-tuan dan puan-puan? Nota yang Alhamdulillah jelas Ustaz. Dengar jelas Ustaz. Okey, alhamdulillah, jazakumullah khair. Okey, kita juga sebenarnya buat siaran langsung di live di TikTok. Jadi saya akan, sambil saya merujuk di aplikasi Zoom, saya akan juga merujuk kepada TikTok lah. Jadi akan ada dua saluran. Begitu juga ada satu lagi sebenarnya, kita ada buat secara langsung juga di FB page Malaysian Tadabbur Academy. Okey, so saya harap rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang mengikuti di FB page Malaysian Tadabbur Academy, harap anda dapat mendengar dengan baik suara saya, talian siaran ini dapat berlangsung dengan baik. Jadi saya nak tanya kepada sahabat kita yang mengikuti di live di TikTok, boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar ke? Saya mohon respon dari sahabat-sahabat saya di TikTok ni, sebab saya tak pakai mikrofon khas untuk telefon ya. Okey. Boleh Ustaz. Boleh? Ikut dekat TikTok juga ke apa? Okey. Kita lanjutkan ya. Okey. Perbincangan kita sekali lagi saya terangkan. Okey, kita akan sama-sama membaca, memahami hadis-hadis Nabi yang Nabi SAW membincangkan, menyebutkan tentang bumi Palestin. Dan apabila sebut bumi Palestin, ada suatu tempat yang sangat dimuliakan di dalam agama. Sudah pasti tempat itu tidak lain tidak bukan adalah Masjidil Al-Aqsa. Okey. Kita terus kepada hadis yang pertama. Okey, pada hadis yang pertama, siapa yang ada nota dia boleh tengok muka surat nombor 9. Yang mana hadis yang pertama ini adalah hadis yang menunjukkan bahawasanya di Palestin itu, di bumi Palestin itu adanya satu masjid. Yang masjid ini merupakan masjid ketiga yang perlu
didatangi, diziarahi oleh kaum muslimin. Ramai daripada kita yang selalu berulang-alik ke Masjidil Haram, kadang dia pergi Masjid An-Nabawi, tetap. Tetapi ia tidak mengambil peluang untuk dia pergi menziarahi salat di dalam Masjidil Aqsa. Sekarang mungkin tidak sesuai lah kerana keadaan perang sekarang. Lepas tu pintu-pintu sepadan ianya telah ditutup. Tetapi sebelum ini, bahkan bulan 6 tempoh hari pun, Alhamdulillah, kita telah membawa beberapa rombongan pergi untuk melihat Masjid Al-Aqsa, sembahyang di dalamnya. Alhamdulillah, selamat, tak jadi apa-apalah sebelum daripada ini. Okey, jika selepas ini sudah aman, sudah kembali kepada keadaan yang sedia asal, maka sesiapa yang ada wang ringgit, ya, kalau dia boleh pergi berjalan ke Eropah, dia boleh pergi Balkan, dia boleh pergi negara-negara yang lain, berpuluh-puluh ribu dia telah belanjakan, tetapi jika dia tidak menjejakkan kakinya ke Masjidil Aqsa, sedangkan selamat untuk dimasuki, pergi dan balik, maka kita kata apa, bukanlah kita kata dia seperti berdosa, tidak, tetapi rasa macam tak kenalah macam tu, kan? Kita boleh pergi sebab apa? Kerana Masjidil Aqsa merupakan masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah di dalam Islam. Okey, dalilnya apa? Okey, dalilnya adalah hadis yang kita sedang paparkan sekarang di aplikasi Zoom, yang mana sabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala tashuddur rihal, janganlah kamu nak pergi bermusafir, janganlah kamu bersusah payah nak pergi bermusafir. Dia panggil rihal ni maksudnya perjalanan yang jauh. Nabi kata jangan kamu nak pergi berjalan dengan jauh, bersusah payah, persiapan kamu, illa melainkan ila salathatin masjida, melainkan kalau kamu bersusah payah, kan, nak belanja banyak, nak berjalan jauh, Nabi kata pergilah kamu ke 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram yang terletak di Makkahul Mukarramah. Yang kedua adalah masjidi, kata Nabi SAW, adalah masjidku, iaitu Masjid An-Nabawi yang terletak di bumi Madinatul Al-Munawwarah. Dan yang ketiga, wa Masjidil Aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ia berada dalam kompleks, Masjidil Al-Aqsa. Jadi kalau kita tengok dalam gambar, dalam video yang orang tunjukkan yang kubah kuning tu, itu bukanlah Masjidil Aqsa, itu adalah Qubbatus Sahra. Tetapi Masjidil Aqsa dia duduk dalam kompleks Masjidil Al-Aqsa tu. Okey. Hadis yang kita bacakan ini, gesaan ini dari Nabi SAW adalah hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Okey, jadi kalau kita dalam hidup ni, kalau kita boleh ada wang yang banyak, selamat untuk pergi, maksudnya kita memang layak untuk pergi, maka carilah peluang untuk pergi mendatangi Masjidil Aqsa. Sebab ini adalah satu tuntutan, gesaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masjidil Aqsa, kalau kita bincang namanya, masjidlah. Al-Aqsa bermaksud jauh. Masjid Al-Aqsa bermaksud dia jauh. Masjid yang jauh. Al-Aqsa maksudnya adalah jauh. Kenapa Masjid Al-Aqsa dinamakan masjid yang jauh? Adalah disebabkan jaraknya, kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, dinamakan masjid itu dengan Masjid Al-Aqsa disebabkan jaraknya yang jauh daripada Masjidil Haram.
Dan ia juga merujuk kepada masjid yang jauh daripada penduduk Mekah yang ada di atas muka bumi ini. Kalau kita lagi jauh. Sebab itu masjid itu dinamakan masjid jauh kedudukannya. Itulah Masjidil Al-Aqsa. Okey. Masjidil Aqsa ada tak Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim? Kita sudah sedia maklum, jawapannya ada. Di manakah penyebutan Masjidil Aqsa? Ia disebutkan oleh Allah di dalam suratul Al-Isra, ayat yang pertama. Allah menyebutkan ilal masjidil al-aqsa, ilal masjidil aqsa. Okey. Maka kita telah selesai perkara yang pertama yang membuktikan di bumi Palestin ini kenapa kita kena jaga dia, kenapa kita kena pertahankan dia. Kan, sekalipun terpaksa mengeluarkan wang ringgit kita, sekalipun kita terpaksa mengorbankan jiwa kita, kita kena pertahankan bumi Al-Aqsa kerana di sana terletaknya masjid yang dimuliakan oleh Allah di antara masjid yang lain, iaitu namanya adalah Masjidil Al-Aqsa. Okey, ini adalah perkara pertama yang saya rasa semua orang daripada kita sudah memahami perkara yang pertama. Jadi anggaplah ia sebagai apa? Sebagai pengulangan, ya, sebagai pengulangan, sebagai pengukuhan kepada kita, supaya setiap hari, kan, apabila kita nak berjalan, kan, kita mungkin dah rancang sedikit bajet untuk pergi melancong ke sekian tempat, ya, maka cubalah kita merancang, pakat-pakatlah dengan pasangan, dengan ahli keluarga, kawan-kawan, apa kata kita kena pergi juga cari jalan macam mana nak sampai ke Masjidil Aqsa setelah ada kebenaran dan keselamatan lah. Okey, jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita untuk kita sampai ke Masjidil Al-Aqsa. Okey, kita pergi kepada hadis yang kedua. Okey. Hadis yang kedua adalah hadis seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Ya, Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu dia kata begini. Sekejap, ya. Saya tengok pada hadis. Okey. Okey. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abu Dzar, beliau telah memberitahu kepada kita, dia kata apa? Dia kata tadzakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhumal afdal. Okey. Sekejap, ya, saya pergi kepada terjemahan hadis kejap. Okey. Okey. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Abu Dzar, dia kata satu ketika, dia kata suatu hari, dia kata kami ni sedang bincang-bincang, kami saling ingat mengingati, macam kita lah pagi ni, kan, kita saling ingat mengingatkan balik, kan, saling berbincang-bincang berkenaan dengan apa, berkenaan dengan bumi Palestin, berkenaan Masjid Al-Aqsa. Perkara yang samalah sebenarnya yang pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi, seperti mana kata Abu Dzar, waktu kami duduk bincang-bincang tu, duduk sembang-sembang tu, masa tu ada bersama kami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pun pagi ni Nabi ada bersama kita. Maksudnya macam mana? Maksudnya kita kan pagi ini membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. So kita baca hadis-hadis Nabi ni seolah-olah Nabi sedang bersama-sama dengan kita. Kan? Kita bukan baca pendapat manusia yang lain yang biasa, tapi kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Masa Abu Dzar dengan para sahabat sedang sedang berbincang-bincang, masa tu Nabi ada, mereka ketika itu sedang berbincang-bincang tentang apakah keutamaan, perbezaan, kelebihan antara masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Masjid Baitul Maqdis. Mereka duk tanya, kan,
Mereka duduk bincang antara Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Aqsa, Masjid di Baitul Maqdis ni, mana yang lebih baik? Okey. Maka Rasulullah SAW ketika itu ada bersama dengan para sahabat, maka Nabi SAW mengatakan, yang bermaksud hadisnya, solat di masjidku ini. Kalau sebut salat di masjidku ini, maksudnya Nabi nak kata, satu salat di Masjid An-Nabawi, di masjidku ini, lebih afdal, lebih utama, lebih baik daripada 4 kali salat di Baitul Maqdis. Okey, saya ulang kembali. Okey, Nabi SAW memberikan jawapan ketika para sahabat berbincang itu, mana lebih afdal, mana lebih baik? Salat dekat Masjid Nabawi ke salat dekat Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis? Maka Nabi SAW menyebutkan, sembahyang di masjidku ini lebih utama daripada 4 kali salat di Baitul Maqdis. Membawa maksud apa? Kalau kita sembahyang 4 kali dekat Masjid Al-Aqsa, okey, 4 salat di Masjid Al-Aqsa itu, dia akan menyamai 1 salat An-Nabawi. Okey. 1 salat dekat Masjid An-Nabawi. Okey. Sekarang isunya adalah, macam mana nak tahu salat di Masjid Al-Aqsa itu 4 kali salat menyamai 1 salat dekat Masjid An-Nabawi? Maka kita kena cari berapa sebenarnya jumlah pahala Allah beri kalau solat di Masjid An-Nabawi. Kejap tuan ya. Okey. Ternampak tak nota yang saya paparkan? Sekejap ya. Sahabat-sahabat saya di aplikasi Zoom, nampak tak? Saya hang sikit saya punya laptop ni. Saya ada satu. Nampak Ustaz. Apa? Okey, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey. Cuba tuan-tuan dan puan yang berada yang ada nota, cuba lihat dekat nota kaki muka surat nombor 10. Okey, muka surat nombor 10 dekat nota kaki tu, kita nak dapatkan jawapan berapakah jumlah dari sudut bilangan pahala kalau salat di Masjid An-Nabawi. Okey, kalau kita baca dekat nota kaki tu, sabda Nabi SAW, sekali salat di masjidku ini, Nabi kata, salatun fi masjidi hadha. Okey, sekali salat dekat masjidku ini, maknanya Masjid An-Nabawi, khairun, lebih baik, min alfi salatin, daripada 1000 salat, fima siwahu. Nabi kata, okay, saya ulang kembali. Okay, Nabi SAW bersabda, satu salat dekat masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih baik daripada 1000 salat di masjid lain, melainkan ataupun kecuali Masjidil Haram, kecuali sembahyang di Masjidil Al-Haram. Maksudnya Nabi nak bagi tahu, kalau kita sembahyang satu salat di tempat lain lah. Okay, kalau kita sembahyang, maksudnya kalau kita sembahyang satu salat di Masjid Nabawi, Allah beri ganjaran kepada kita seperti 1000 salat. Okey, berbeza dengan sembahyang dekat masjid negara ke, sembahyang dekat masjid-masjid di lain, pahalanya itu tak samalah. Satu salat di Masjid An-Nabawi 1000. Okey. Apabila kita dapat maklumat tentang 1000 sembahyang di Masjid Nabawi satu salat, kita nak dapatkan maklumat yang Nabi kata kalau sembahyang dekat Masjid Al-Aqsa itu 4 kali baru dapat seperti satu salat dekat Masjid Nabawi. Berapa jumlah dia sebenar? Berapa tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah?
Boleh tuan-tuan bantu saya berikan jawapan? Berapa jumlah sebenar? Kalau satu solat di Masjid Nabawi 1000, 4 kali solat dekat Masjid Al-Aqsa baru dapat seperti satu solat di Masjid Nabawi. So berapa sebenarnya? Ada, sekejap saya tengok dekat ruangan chat dia tak? Ya, okey. Ada Alhamdulillah Encik Arifuddin. Okey, dia menjawab 250. Lepas tu ada satu sahabat dia tak tahu nombor dia. Okey, betul. Jawapan dia adalah 250. 250 satu solat dekat Masjid Al-Aqsa. Okey, 4 kali solat 1000. Baru menyamai satu solat dekat Masjid An-Nabawi. Okey. Tuan-tuan, sebelum saya lanjutkan hadis tu, mungkin sebelum ini kita pernah juga dengar kalau semayang kat Masjid Al-Aqsa 500 pahala solat kan, satu solat. Okey, sebenarnya berdasarkan penilaian hadis hadis yang lebih sahih bukan 500 satu solat ke Masjid Al-Aqsa. Tapi berdasarkan hadis yang sedang kita paparkan ni, yang sedang kita kongsikan ini, ia lebih sahih. Maknanya ikut hadis yang lebih sahih, bukan 500 satu solat dekat Masjid Al-Aqsa, tetapi 250. Hadis yang sedang kita rujuk ini adalah hadis sahih riwayat Al-Hakim. Okey, riwayat Al-Hakim. Baik. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Dekat hadis yang sama, okey, perhatikan baik-baik apa yang Nabi nak sabdakan tentang Masjid Al-Aqsa ni. Okey. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, wala ni'mal musalla. Nabi kata, wala ni'mal musalla. Okey. Wala yushikanna alla yakuna lirrajuli mithlu shatani farashihi min al-ardi haisu yara minhu baitul maqdis khairun lahu min ad-dunya jami'a ataupun khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Okey, apa maksud hadis tu? Baik, kita tengok ya. Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, alangkah nikmatnya. Nabi kata, kalau orang yang boleh solat Masjid Al-Aqsa tu, Nabi kata itulah solat orang yang dapat nikmat. Nabi kata wala ni'mal musalla. Nabi kata alangkah nikmatnya, alangkah bagusnya orang yang boleh solat di di Baitul Maqdis, kat Masjid Al-Aqsa tu. Okey. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi kata sesungguhnya akan tiba satu ketika seseorang itu memiliki tanah seukuran tali kuda. Maksudnya Nabi kata, satu ketika kalau ada mana-mana orang, dia ada tanah. Okey, tanah dekat sini luasnya berapa luas? Nabi tak guna istilah ekar, tapi Nabi guna istilah seukuran tali kuda. Seukuran tali kuda tu berapa luas agak-agak. Tali kuda, Nabi kata Nabi kata satu ketika kalau ada orang itu dia ada tanah keluasan dia seukuran tali kuda. Maksudnya kalau dalam bahasa kita lah, dalam bahasa kita kata kita kata tanah sekangkang kera lah. Betul tak? Ada ke istilah tanah sekangkang kera? Saya pun tak betul ke istilah tu? Maksudnya Nabi nak kata Nabi kejap ya. Guna hasta. Okey. Kalau seukuran tali kuda ni berapa hasta berapa panjang keluasan dia? Allah, kita tengok macam kecil je kan. Okey. Maksudnya dalam bahasa kita sekangkang kera lah. Okey. Nabi kata kalaulah satu masa nanti ada orang dia memiliki tanah sekangkang kera, kalau dia boleh gunakan tanah itu untuk dia melihat Baitul Maqdis. Maksudnya kalau contohnya kan, kalau dia tak ada duit ni, sebenarnya Nabi nak kata dia gunakan tanah yang sekangkang kera seukuran
tali kuda tadi itu, kalau dia boleh gunakan tanah itu untuk dia pergi tengok dengan matanya Baitul Maqdis, ianya lebih baik daripada dunia keseluruhannya, ataupun lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa maksudnya? Nabi nak kata bahawa kalau kita boleh tengok depan mata kita Baitul Maqdis, kan, kalau kita dah ada duit dah, kita cuma tinggal tanah sekakang kera saja. Kan tanah kecil je kita ada. Kalau kita boleh jual tanah tu, kita pajak ke. Tuan-tuan, saya sebut maklumat ni bukanlah bermaksud sampai kita jadi miskin. Bukan. Nabi bukan mengajar kita jadi miskin, bukan. Tetapi kalau macam kita kata, kalau kita ada ruang lah, kita kata maksudnya kalau kita ada peluang pergi ke Baitul Maqdis tu, nak tengok Baitul Maqdis tu, kan, kalau kita ada tanah, masih ada tanah lagi, boleh digunakan, maka kita gunakanlah, kata Nabi. Kerana apa? Kerana tanah yang kita gunakan untuk dapat melihat Baitul Maqdis ini, kata Nabi, lebih baik daripada apa-apa yang kamu ada kat dalam dunia ni. Kalau bahasa mudah kita, kalau kita ada tanah beribu-ribu ekar, kalau kita ada tanah lah, kita kata beribu-ribu ekar lah kan, luas tanah kita, banyak tanah kita, tetapi tanah yang sedikit, kalau kita boleh gunakan dia untuk melihat Baitul Maqdis, ia lebih baik daripada tanah-tanah yang ada di dunia ini. Bahkan Nabi kata lebih baik daripada dunia yang ada keseluruhannya. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Apa yang sebenarnya yang Nabi nak sampaikan daripada hadis ini? Apa yang kita dapat belajar? Apakah mesej yang Nabi nak beritahu kepada kita tentang hadis yang sedang kita bicarakan ini? Ya, bukanlah kita kata sekadar nak dapat 251 salat pahala sembahyang kat Masjidil Aqsa tu, tetapi jika dapat melihatnya, Allahu Akbar. Jadi fikirkan, renungkan tuan-tuan dan puan-puan. Gesaan Nabi SAW tentang berusahalah untuk kita pergi ke sana, melihat dengan mata kita sendiri. Oh, inilah Masjidil Aqsa, inilah masjid yang pernah disinggahi oleh baginda Nabi SAW. Dan inilah masjid yang Nabi tegaskan untuk kita pergi selain daripada dua masjid yang telah pun kita sebutkan. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tuan-tuan dan puan-puan, ya, sahabat-sahabat, hadirin hadirat yang Allah rahmati sekalian, moga-moga daripada hadis yang kedua yang kita bacakan pada pagi ini dapat memberikan kita suntikan semangat, dapat memberikan kita, menambahkan iman kita bahawasanya dalam hidup kita, kita memang perlu melindungi bumi Palestin ini, terutama Masjidil Aqsa, daripada orang-orang musuh-musuh agama. Semoga hadis-hadis ini memberikan semangat kepada kita untuk kita membantu dengan kadar mana yang mampu untuk membantu rakyat-rakyat Palestin yang mempertahankan bumi Palestin, kerana di bumi Palestin itu adanya Masjidil Aqsa. Kalau kita dekat Mekah, kita pertahankan Mekah kerana adanya Kaabah, kerana ada Masjidil Haram, maka kita kena mempertahankan juga bumi Palestin ini, daripada musuh-musuh Allah dan juga musuh-musuh Rasul dan musuh kepada seluruh orang Islam. Baik, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah, saya lanjutkan dengan hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang kemuliaan bumi Palestin ini, terutama Masjidil Aqsa. Kita lihat apa kata Jabir radhiyallahu anhu. Setakat ni tuan-tuan dan puan yang ikuti di aplikasi Zoom, talian saya okey ke? Dengar dengan jelas ke? Saya rasa macam sangkut ni. Okey Ustaz, jelas. Saya tak pasal ni. Okey, jelas. Okey. Nota yang saya paparkan nampak ke? Nampak ya? Nampak. So ada sahabat kita dekat ruangan chat ni, siapa ni? Puan Nur Zahira kata ni, semangat rasa nak pergi Masjidil Aqsa. Ya, takbir, Allah Akbar. Memang kena semangat macam tu. Memang sebenarnya kita kena usahakan, ya. Yelah kan, kita ni melancong banyak tempat dah.
kan. Tapi itulah, mungkin kita takut. Tapi jangan bimbang, jangan takut sebenarnya. Sebenarnya selamat. Pergi dan balik. Bulan 6 tempoh hari kita dah bawa, dah ramai. Sahabat-sahabat jemaah kita ni pergi pun. Baru-baru ni Ustaz Asma dah pergi dengan jemaah-jemaah dia. Pun dia dah pergi dah. Selamat Alhamdulillah, pergi dan balik. Tak jadi masalah. Jangan bimbang. Okey. Jadi kita pergi kepada, kita teruskan kepada hadis yang ketiga. Okey. Kata Jabir radhiyallahu anhu, dia kata, ada seorang lelaki, ana rajulan. Ada seorang lelaki ni, dia telah bertanya. Maksudnya seorang lelaki ni ketika mana pembukaan kota Mekah, ketika mana Allah nak membuka kota Mekah, kita tahu kan dalam sejarah, Nabi kan dapat menawan kembali Mekah daripada orang kafir musyrikin. Okey. Daripada orang kafir musyrikin. Jadi, ada seorang lelaki ni, dia tanya kat Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, dia kata. Wahai Rasulullah. Dia kata, ini sesungguhnya aku, nazartu. Sesungguhnya aku telah bernazar kepada Allah. Dia kata, ini nazartu lillahi. Okay, lelaki ni, ketika mana nak dibukakan kota Mekah, dia berkata kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah bernazar. Okey. Kejap ya. Okay, dia kata sesungguhnya aku telah bernazar. Okey, bernazar apa? Inna fatahallahu alaika Makkah, jika Allah membuka. Jangan nampaknya ada, saya dengar ada bunyi-bunyi dia kat sini. Okey. Dia kata sesungguhnya aku bernazar kepada Allah, jika Allah membuka kepadamu kota Mekah, dia kata, an usalli fi baitil maqdis rak'ataini. Dia kata ya Rasulullah, sesungguhnya jika Allah memberikan engkau membuka kota Mekah ini, aku bernazar kepada Allah untuk aku mengerjakan 2 rakaat di Baitul Maqdis. Maksudnya lelaki ni, dia punya semangat dia tu kan untuk pergi ke Baitul Maqdis ni, untuk salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, dia jadikan solat dia kat situ sebagai nazar. Dia kata, kalau Allah membuka kota Mekah ini, aku bernazar nak salat di dalamnya 2 rakaat. Tetapi apa reaksi baginda Nabi SAW setelah mendengar nazar sahabat tadi? Nabi SAW, kita tahu Nabi datang membawa rahmat. Kan? Nabi seorang rasul yang selalu memikirkan tentang kesenangan umatnya. Nabi SAW tidak ingin menyusahkan umatnya. Agama Islam ni adalah agama yang mudah. Sebab sahabat ni, kita tahu kan, kedudukan lokasi Mekah, nak sampai ke bumi Palestin, nak sembahyang kat Masjidil Aqsa ni kan jauh. Dia tak nak pergi macam mana? Makan masa mungkin berbulan-bulan nak sampai. Kan? Jadi sahabat ni nak nazar, nak sembahyang kat sana. Jadi Nabi SAW pun memberikan usul yang baru. Nabi nak suruh dia bernazarlah benda yang mudah. Kan, tidak memberikan mudarat. Okey. Nabi pun kata, salliha huna. Nabi kata, sembahyang je lah kat sini. Maksudnya, Nabi kata, sembahyang je dekat sini. Nabi kata, sebab kalau nak bernazar sembahyang kat Masjidil Aqsa kan macam, ialah kan susah, jauh, makan masa yang lama. Nabi kata, sembahyang je dekat sini. Kemudian, a'ada alaihi. Nabi ulang lagi. Nabi kata, sembahyang kat sini, kata Nabi. Bernazar, sembahyanglah dekat sini. Okey. Lepas tu, maksudnya, sahabat tu dia ulang lagi. Dia nak sembahyang kat sana. Nabi kata, salliha huna. Sembahyanglah dekat sini. Lepas tu sahabat tadi dia ulang lagi. Dia kata, nak juga sembahyang dekat Masjidil Aqsa 2 rakaat. Lalu apa jawab baginda Nabi SAW? Nabi berkata, sya'nuka idzan. Okey, Nabi mengatakan, ikutlah
kalau kamu dah bernazar begitu, okey kata Nabi, kena tunaikan nazar itu. Maksudnya Nabi memperkenankan nazar itu untuk dilakukan jika itu adalah kehendak dia. Okey, so hadis ini adalah hadis mengikut hadis riwayat Abu Dawud nombor hadis 3305 mengikut penilaian ulama hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Okey. Jadi kalau kita tengok pada hadis yang ketiga ni, apa yang kita dapat belajar? Apa sebenarnya mesej yang kita dapat ambil daripada hadis ini? Apa sebenarnya kita dapat belajar? Maksudnya kalau kita faham daripada hadis ini, kita tengok tentang apa? Tentang keinginan yang sangat kuat, kecintaan para sahabat yang sangat kuat untuk dia pergi menjejakkan kaki ke Masjidil Aqsa. Macam mana dengan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dulu kenderaan tak macam kita senang, ada banyak kemudahan pengangkutan. Betul tak? Sangat senang. Tapi adakah kita mempunyai keinginan seperti mana keinginan yang ada pada sahabat ini? Moga-moga ada, moga-moga kita ada. Jadi, kita habis hadis yang ketiga. Kita selesai perbincangan tentang hadis yang ketiga ini yang memberikan kita petunjuk, memberikan kita teladan bahawasanya hadis ini menunjukkan bumi Palestin ini yang ada di dalamnya adalah Masjidil Aqsa merupakan bumi yang kita semua orang Islam perlu mempertahankannya dengan apa jua cara. Sama ada dengan doa, sama ada dengan harta benda, ya, sama ada dengan memberikan kesedaran seperti ini kita lakukan pada hari ini dan hari-hari yang berikutnya. Kita sebarkan mesej-mesej tu dalam TikTok, dalam media massa, dalam media sosial. Moga-moga Allah memberikan kita ruang, peluang, Allah bawa kita dapat menghadiri dapat berada di Masjid Al-Aqsa untuk menunaikan salat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey, sebelum tu saya nak bacakan dulu ada rakan-rakan kita yang memberikan reaksi di ruangan chat, ya. Siapa yang ikut di aplikasi Zoom, tuan-tuan boleh tengok dekat chat meeting tu. Ada sahabat kita dia kata seperti mana, saya mohon izin ni sebutkan namanya, iaitu Puan Rosita. Puan Rosita kata apa? Dia kata alhamdulillah sudah rezekikan ke Masjid Al-Aqsa pada permulaan Covid. Masya-Allah. Kena sampai ke sana untuk dapat merasa barakah Masjid Al-Aqsa. Aura lain bila menjejakkan kaki di Masjid Al-Aqsa. Nah, ini adalah perkongsiannya daripada salah seorang sahabat kita, Puan Rosita, yang berjaya menjejakkan kaki di Al-Aqsa. Jadi sebenarnya tak sama, ya. Kita dengar semata-mata dengan kita lihat semata-mata dengan kita memang betul-betul dapat menjejakkan kaki ke Masjid Al-Aqsa. So aura dia berbeza, kata Puan Rosita. Alhamdulillah, terima kasih Puan di atas perkongsian yang sangat baik yang memberikan kepada kami semua motivasi untuk pergi menjejakkan kaki ke Masjid Al-Aqsa. Baik, kemudian Puan Nur Azhar mengatakan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggalakkan nazar yang menyusahkan. Betul. Seperti mana yang telah pun kita ulas sebentar tadi. Baik, tuan-tuan puan-puan, kita terus kepada hadis yang keempat ni. Ada banyak lagi hadis ni yang kita nak baca pada pagi ni. Kan? Mari kita tengok hadis yang keempat, iaitu hadis yang datangnya daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata kepada Rasulullah. Dia bertanya soalan kepada Rasulullah. Dia kata, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala. Dia tanya, apakah masjid pertama yang diletakkan, iaitu yang dibina di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Masjidul Haram. Nabi kata Masjidil Haram. Itulah masjid pertama yang Allah bina di muka bumi. Kemudian Abu Dzar bertanya lagi soalan. Dia kata summa ayyu, kemudian masjid apa? Selepas Masjidil Haram, masjid apa yang Allah bina selepas itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
Al-Masjidul Aqsa, iaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa. Kemudian Abu Dhar tanya lagi soalan kepada Nabi SAW. Soalan apa dia tanya? Dia tanya, kam kana bainahuma. Dia tanya, berapakah jarak, berapakah lamanya tempoh masa yang diambil daripada membina Masjidil Haram, kemudian dibinanya Masjidil Aqsa? Maka jawab baginda Nabi SAW, arba'una sanatan, iaitu 40 tahun. Hadis yang kita baca ni adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, tapi hadis ini lafaz daripada riwayat Imam Muslim. Okey, hadis yang kita baca yang keempat daripada Abu Dhar ni, soalan Abu Dhar tadi ni, apa yang kita dapat pelajari? Apakah mesej dia? Apakah teladan yang kita dapat belajar? Apa input yang kita dapat belajar? Kita dapat mengetahui daripada hadis ini, Masjidil Aqsa adalah merupakan masjid kedua dalam sejarah Islam yang dibina oleh Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, Masjid Aqsa inilah masjid kedua dalam sejarah umat Islam selepas Allah membina Masjidil Haram. Okey. Berapa lama tempoh masanya? 40 tahun. Selepas 40 tahun dibina pula Masjid Al-Aqsa. Okay. Wallahu ta'ala a'lam. Inilah hadis yang memberikan kita jawapan tentang permulaan dalam sejarah tentang pembinaan masjid, rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Baik. Daripada hadis ni menunjukkan kepada kita Masjid Al-Aqsa yang kita kena pertahankan. Kenapa orang-orang Palestin mempertahankan bumi Masjid Al-Aqsa ni? Kenapa secara tak langsung mereka mempertahankan bumi mereka sendiri, iaitu bumi Palestin? Kerana di dalamnya adanya masjid yang awal-awal dibina oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk hamba-hambanya yang beriman. Sebab itu kita kena pastikan, sekalipun darah kita ditumpahkan, untuk kita mempertahankan kemuliaan masjid yang kedua yang telah dibina oleh Allah Azza wa Jalla, yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita teruskan kepada hadis yang kelima. Okey. Hadis yang kelima adalah hadis yang diriwayatkan saya daripada sahabat namanya adalah Amr bin Auf radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu anhuma, yang mana kata beliau begini. Okay. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, setelah Nabi Sulaiman bin Dawud, iaitu Nabi Sulaiman, setelah beliau selesai membina Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman, kalau kita baca dekat hadis ini, setelah selesai Nabi Sulaiman itu membina Baitul Maqdis, beliau telah berdoa, beliau telah meminta kepada Allah 3 perkara. Nabi Sulaiman, dia telah meminta kepada Allah 3 perkara. Setelah dia selesai membina Baitul Maqdis, kita tahu tentang kewujudannya, kedatangan Nabi Allah Sulaiman ke bumi Palestin yang telah kita cerita pada hari semalam. Okey. So Nabi Sulaiman ni diminta kepada Allah, yang pertama diminta apa? Diminta kepada Allah, kalau dia menjalani hukuman, kalau Nabi Sulaiman ini dia menjadi hakim, kalau dia menjatuhkan sesuatu hukum, diminta kepada Allah supaya Allah Ta'ala menjadikan dia seorang hakim yang adil, menjadi seorang raja yang akan mengadili manusia dengan penuh keadilan seperti mana yang Allah kehendaki. Dan jawab Nabi SAW, Allah telah kabulkan doa itu.
permintaan itu. Okey, permintaan yang kedua, Nabi Allah Sulaiman meminta kepada Allah supaya hanya dia sahaja yang dapat kerajaan yang besar, yang luas, yang tidak diberikan kepada siapa-siapa pun selain daripada beliau. Nabi Sulaiman diminta kepada Allah supaya kalau siapa-siapa datang selepas dia ni, jangan ada mana-mana yang dapat kerajaan, kekuasaan seperti dia. Ya. Kalau tuan-tuan ikuti perbincangan kelas hari Isnin malam Selasa, kita sebenarnya sedang membincangkan tentang beberapa isu yang berkaitan dengan para rasul, dan kita sekarang memang sedang bincang kisah Nabi Sulaiman. Okey, Nabi Sulaiman ni kalau kita tengok pada hadis ni macam tamaknya Nabi Sulaiman ni kan. Kalau kita tengok, kalau kita salah faham akan bawa kepada kita akan menjatuhkan martabat Nabi Sulaiman. Sebenarnya para ulama seperti mana Tuan Salah Abdul Fattah Al-Khalidi mengatakan, sebenarnya Nabi Sulaiman diminta kerajaan yang besar, jangan bagi dekat orang lain, bukan kerana beliau tamak, tetapi beliau seorang yang dia sebenarnya tamak pada agama. Maksudnya macam mana? Contohnya macam ni. Okey. Kalau kita ada kerajaan yang besar, tentu kita ada rakyat yang banyak. Betul tak kan? Tentu kita ada kekuasaan yang besar. Tentu jajahan kita besar. So kalau kita raja, bayangkan kalau kita raja, so agak-agak rakyat di bawah kita, kalau kita Islam, rakyat kita akan Islam tak? Contohlah, maksudnya kalau kita raja, bayangkan kalau kita Islam, kalau kita dakwah, ajak kepada tauhid, ajak kepada iman, so agak-agak rakyat kita mudah tak nak ikut? Jawapannya mudahlah nak ikut. Betul tak? Sebab raja pun Islam, raja mengajak kita pada beriman ni, kita kena ikut raja. Sebab itu kalau kita belajar sejarah, Nabi SAW pernah menghantar surat-surat kepada beberapa maharaja. Nabi pernah hantar surat kepada Maharaja Rom. Nabi pernah hantar surat kepada Raja Habsyah. Kenapa? Sebab kalau raja masuk Islam, maknanya rakyat pun mudah untuk mengikuti raja. Jadi itulah sebab kenapa Nabi Allah Sulaiman minta kerajaan yang luas, jangan bagi kepada orang seperti dia. Sebenarnya Nabi Allah Sulaiman dia nak kejar ganjaran dari sudut keislaman tadi tu. Keimanan umat-umat yang ramai. Okey. Perkara kedua ni memang terbukti. Kata Nabi SAW, Allah telah kabulkan. Tetapi ada permintaan ketiga. Permintaan ketiga ni yang kita nak kaitkan dengan perbincangan kita pada pagi ini. Apa permintaan ketiga tu? Permintaan ketiga tu, Nabi Allah Sulaiman, dia minta kepada Allah, dia doa kepada Allah. Dia kata, sesiapa, ya Allah, kalau dia keluar dari rumah dia, okey, dia niat dia ikhlas. Dia keluar dari rumahnya tak ada keinginan apa-apa pun, kecuali dia nak pergi menunaikan salat di Baitul Maqdis, maka dia keluar dari dosanya seperti mana dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya? Nabi Sulaiman doa, dia kata kepada Allah, dia kata, ya Allah, siapa-siapa manusia, kalau dia keluar dari rumahnya dengan niat untuk dia pergi salat di Masjidil Aqsa, maka kurniakan kepada orang itu pahala, ganjaran seperti mana dia dilahirkan daripada ibunya. Hadis yang kita baca ni hadis sahih, riwayat Al-Imamu An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi apa yang kita dapat pelajari daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan? Besar tak ganjaran yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman kepada Allah bagi sesiapa yang dapat menunaikan salat di Baitul Maqdis. Jadi beruntunglah sesiapa yang pernah mengerjakan salat di Baitul Maqdis, salat dia di Masjidil Aqsa, kerana ia telah dapat doa Nabi Allah Sulaiman
alaihi salam kepada Allah untuk mengampunkan dosa orang itu seperti mana dilahirkan oleh ibunya. Tuan-tuan, apa reaksi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana menukilkan cerita ini kepada para sahabat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kami berharap semoga Allah mengkabulkan, memberikan apa yang diminta oleh Nabi Allah Sulaiman ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan permintaan doa Nabi Allah Sulaiman ini seperti mana yang diaminkan, yang diharapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang kelima yang kita baca ni, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah kita kongsikan, menunjukkan kepada kita betapa mulianya, betapa agungnya Masjid Al-Aqsa yang ada di bumi Palestin sekarang, yang telah dikuasai oleh golongan Zionis Israel. Sebab itu, sampai bila-bila kita mesti kena mempertahankan bumi Palestin ini, bukan sekadar kita menyelamatkan saudara kita se-Islam, se-akidah, tetapi kita juga nak mempertahankan Masjid Al-Aqsa ini daripada dicemari oleh orang-orang kafir di kalangan kita katakan dia di kalangan Zionis Israel dan juga di kalangan kufar yang lain. Semoga-moga Allah memberikan kita jalan, memberikan kita keimanan yang kuat untuk kita sama-sama membantu saudara-saudara seagama kita yang sedang berjuang mempertahankan tanah air mereka. Dalam masa yang sama, apabila mereka mempertahankan tanah air mereka, mereka sebenarnya juga mempertahankan kemuliaan Masjid Al-Aqsa daripada orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya pergi kepada hadis yang ke-6. Okey. Hadis yang ke-6 ni, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang saya rasa semua orang dah biasa dengar tentang bagaimana Nabi SAW telah Nabi SAW menyebutkan tentang kisah Buraq. Kisah Buraq yang telah Nabi letakkan, jaya tuan-tuan. Yang telah Nabi letakkan di Baitul Maqdis. Okey, mari kita tengok hadis dia. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah didatangi Buraq. Utitu bil Buraq. Okey. Buraq ini apa? Iaitu seekor dabbatun, binatang yang berwarna putih. Lebih besar, kata Nabi, daripada himar, iaitu lebih besar daripada keldai. Tetapi Buraq ini lebih kecil daripada bagal. Itulah haiwan yang Nabi naik dibawa daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi kata haiwan tu warna putih, lebih kecil daripada keldai, lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada bagal. Okey, haiwan itu, kata Nabi, Buraq itu, dia telah merendahkan tubuhnya sehingga perut Buraq itu mencapai hujungnya. Maksudnya dia turun ke bawah lah. Buraq tu merendahkan supaya Nabi boleh naik. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi. Nabi kata, farakibtuhu hatta ataitu bi Baitul Maqdis. Baitul Maqdis. Nabi SAW mengatakan, maka aku naik Buraq itu sehingga sampailah ke Baitul Maqdis. Okey, apabila Nabi sampai dekat Baitul Maqdis, apa Nabi buat dengan Buraq tu? Farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya'u
Kemudian aku ikat buruk tu pada tiang masjid sebagaimana yang pernah dilakukan oleh para nabi-nabi yang lain. Setelah aku ikat buruk tu di tempat para nabi ikat, aku masuk ke dalam masjid dan aku pun mendirikan salat sebanyak 2 rakaat. Hadis sahih riwayat Muslim. So hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya rupa-rupanya Baitul Maqdis ni nabi-nabi lain pun pernah masuk ke dalamnya dan pernah mengikat buruk di tiang yang sama, di tempat yang sama. Nabi SAW pun ikat buruk tu di tempat yang sama. So hadis ini memberikan kita lagi maklumat, memberikan kita banyak lagi input bahawasanya Masjid Al-Aqsa ini bukan sebarangan masjid. Bukan masjid yang biasa-biasa, tetapi dia ada kemuliaan. Pernah didatangi oleh para nabi. Lepas tu siapa-siapa yang dia pergi ziarah, masuk ke komplek Masjid Al-Aqsa kan, dia masuk masjid Qibli ke, dia masuk masjid-masjid tu, cuba dilihat. Ada, wallahu alam, kan, dia akan tunjukkan di mana tempat buruk itu diikat. Wallahu ta'ala alam, kan, adakah itu tempat yang sebenar, wallahu alam, tapi Nabi sebut begitu di dalam hadis riwayat Muslim. Baik. Mari kita teruskan dengan perbincangan kita hadis ke-7. Hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat namanya adalah Al-Barra. Daripada Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia kata apa? Dia kata sallaina ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kami solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke arah Baitul Maqdis 16 selama 16 bulan, ataupun dalam riwayat mengatakan 17 syahra, iaitu 17 bulan. Kata Al-Barra dia kata, masa kami sembahyang, kiblat kami yang pertama, dia kata mula-mula kami menghadap bersama dengan Nabi ke Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Summa, kemudian Allah telah ubah menghadap ke Kaabah selepas 16 atau 7 bulan tu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey. Hadis ini memberikan kita petunjuk apa? Kenapa kita kena pertahankan Palestin? Kenapa kena mempertahankan Masjid Al-Aqsa? Kerana ia merupakan kiblat kita yang pertama. Kiblat kita yang pertama yang dihadapi, yang Nabi gunakan untuk salat selama 16 atau 17 bulan. Maknanya lebih daripada setahun. Kalau sebut kiblat ni bukan perkara yang biasa, tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita wajib untuk kita membantu rakan-rakan kita, Muslim kita, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita, untuk mereka dapat mempertahankan tanah air. Apabila mereka dapat mempertahankan tanah air, maka sudah pasti Masjid Al-Aqsa ini dapat dipertahankan, dapat dimuliakan seperti mana dimuliakan oleh para nabi yang terdahulu. Baik, kita lanjutkan kepada hadis yang ke-8. Okey. Hadis yang ke-8 ni adalah hadis yang berkaitan dengan keinginan Nabi Allah Musa supaya kalau dia mati, dia dapat dimatikan dekat dengan bumi Palestin. Ini menunjukkan kepada kita tentu ada sesuatu dekat bumi Palestin tu, sehingga Nabi Musa sangat berhajat kepada Allah, kalau dia mati, matikanlah dia dekat dengan bumi Palestin tu. Kita dah kupas pada hari yang semalam kita telah bincang bahawa Nabi Allah Musa beliau memang tidak dapat masuk ke dalam bumi Palestin. Tetapi beliau meminta kepada Allah supaya kalau dia mati, matikanlah ia terlalu dekat dalam bumi Palestin. Okey. Ini hadis yang
Nabiyina Muhammad. Okey. Saya dah kembali. Boleh dengar tak tuan-puan? Allah. Boleh Ustaz. Oh, saya macam Boleh ada. Ustaz dah. Oh, minta maaf tuan-puan ya. Tak Sebab saya tertinggal alat komputer yang original charging dia. Tinggal saya tinggal di pejabat sebab saya di rumah. Patutnya saya ke pejabat pagi ni. Okey. Tapi tak apa. Okey. Saya teruskan boleh tuan-puan ya? Okey. Oh, kita ada 47 yang mengikuti secara langsung di aplikasi Zoom. Dekat TikTok kita yang live sekarang ada hampir 20 orang juga. Di FB Academy FB page saya tak pasti ada berapa, tapi moga-moga tuan-tuan berada di mana pun dapat mengikuti pengisian ini dengan baik, dengan jelas. Baik, saya lanjutkan sikit lagi ya, lepas tu kita tamatkan. Okey, kat mana tadi saya berhenti? Saya berhenti dekat hadis yang mana ya? Nabi Musa ya? Okey, Nabi Musa. Okey, kisah Nabi Musa yang beliau minta kepada Allah untuk dimatikan di tempat yang suci iaitu Baitul Maqdis ini telah pun kita jelaskan sebenarnya pada siri yang lalu. So hadis ni saya skip, saya tinggalkan sebab kita dah baca pada hari yang semalam lah. Jadi kita tak boleh baca. Jadi kita terus pergi kepada hadis yang ke-9. Okey, hadis yang ke-9 ni tuan-tuan dan puan, dia tidak merujuk secara langsung kepada Palestin, bumi Palestin. Tetapi ia termasuk di dalam bumi, termasuk hadis itu Nabi sebut pasal Palestina. Okey, hadis tu riwayat Al-Bukhari yang mana sabda Nabi SAW, Allahumma barik lana fi syamina. Tuan-tuan jangan ingat saya nak baca doa makan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Tapi dalam hadis tu Nabi SAW pernah berdoa. Nabi kata, Allahumma barik lana. Ya Allah, berilah keberkatan bagi kami. Fi syamina. Pada bumi Syam kami. Wa fi yamanina. Dan juga bagilah keberkatan kepada kami bagi bumi Yaman kami. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bumi Palestin di antara salah satu daripada bumi yang Allah doakan, yang Nabi SAW doa kepada Allah supaya Allah memberikan keberkatan padanya. Allah memberikan keberkatan kepadanya. Hadis ini menunjukkan tentang kemuliaan bumi Syam lah. InsyaAllah kalau kita ada ruang yang lain nanti, kita mungkin boleh cerita panjang lebar tentang kemuliaan bumi Syam. Bumi Syam ni pun kita kena bincang juga. Kerana dia ada dikaitkan dengan bumi, dikaitkan dengan lokasi dan tempat orang akan pergi semasa dunia ini dan nak kiamat. Palestin ni juga di antara tempat yang orang akan pergi mencari perlindungan apabila kiamat nak dekat. Sebab tu ada orang kata disebutkan Palestin ni kan ada kaitan dengan kiamat. Ada sebenarnya, tapi bukanlah dikaitkan dengan perang tu. Tapi dia dekat sebenarnya dengan maksud hari kiamat nanti orang akan berkumpul, orang akan pergi ke bumi Syam. Bahkan Nabi sendiri pernah pesan kepada para sahabat supaya stay, jangan ke mana-mana, menetaplah di bumi Syam. Itu kita akan cerita dalam ruang yang lain lah. Okay. Kemudian kita pergi kepada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 pada pagi ini tentang bumi Palestin ini. Secara generalnya, secara umumnya merangkumi bumi Syam. Sabda Nabi SAW, beruntunglah li Syam, tuba li Syam. Nabi kata, beruntunglah bumi Syam, kata Nabi. Para sahabat bertanya, faqulna, para sahabat bertanya, li ayyi dhalika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, kerana apa engkau mengatakan bumi Syam ini sangat beruntung? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annal malaikatar rahman
Ini kerana para malaikat Allah yang Rahman basitatun ajnihataha 'alaiha. Ini kerana malaikat Allah yang Rahman membentangkan sayap-sayap mereka di atas bumi Syam. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Malaikat dia tak bentangkan sayapnya di Malaysia. Tetapi malaikat-malaikat membentangkan sayap-sayapnya untuk bumi Syam. Sebab tu kita doakan moga-moga ya Allah Ta'ala menghantar tentera-tentera kepada pejuang-pejuang Palestin di kalangan para malaikat, seperti mana Allah pernah menghantar malaikat-malaikat datang membantu Nabi dan para sahabat dalam perang Badar. Ia boleh berlaku kalau cukup syarat. Kalau Allah kabulkan doa ini, kita yakin Allah akan kabulkan doa ini. Moga-moga Allah menghantar para malaikat-malaikatnya untuk membantu mujahidin yang mempertahankan bumi Palestin, mempertahankan tanah air mereka. Sebab dalam hadis yang kita baca yang ke-10 pada pagi ini, hadis riwayat Tirmizi, Nabi menyebutkan bumi Syam ini memang sudah dibentangkan sayap-sayapnya oleh para malaikat. Nabi kata beruntunglah bumi Syam. Kalau sebut bumi Syam, ia termasuklah Palestin. Jadi kita banyakkan doa kepada Allah. Semoga Allah mengurniakan pertolongan di kalangan tentera-tenteranya, di kalangan para malaikat kepada mujahidin Palestin. Baik, tuan-tuan dan puan, kita pergi kepada hadis yang ke-11. Hadis yang ke-11, bumi Palestin ini tuan, hebatnya, ia adalah merupakan tempat yang Dajjal akan dibunuh. Tempat mana Dajjal dibunuh? Di bumi Palestin. Di kawasan Palestin lah. Kalau orang Yahudi sekarang, mereka menunggu kedatangan Dajjal kan. Dajjal orang kata, mereka tengah tunggu Dajjal ni. Kan? Kita orang Islam bergembira bahawasanya apa? Dajjal yang mereka tunggu itu nanti akan dibunuh oleh Nabi Allah Isa. Nabi Isa bunuh di mana Dajjal? Dajjal itu akan dibunuh, kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim. Dajjal itu akan dibunuh, Nabi Isa akan cari Dajjal tau. Sampai dia jumpa Dajjal itu Bibabiluddin, di satu pintu namanya Lud, lam dal. Lud tu ejaannya lam, huruf lam dengan huruf dal. Lud. Pintu Lud ini, di pintu Lud inilah Dajjal ini akan dikejar, dicari oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa bunuh dia. Dan pintu Lud ini sebenarnya ia berada di Palestin. Jadi kota Palestin ni adalah tempat akan dibunuhnya Nabi, akan dibunuhnya Dajjal. Sebab itu kita bincang hadis ini nak menunjukkan kemuliaan yang ada di bumi Palestin, mengikut apa yang Nabi SAW sabdakan. Okey, itu yang ke-11. Okey, hadis yang berikutnya, hadis nombor 12. Okey, hadis nombor 12 yang kita nak baca pada pagi ini tentang kemuliaan bumi Palestin ini adalah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj. Okey. Ya'juj dan Ma'juj ni, kalau kita belajar dalam hadis, Ya'juj dan Ma'juj memang dah ada. Cuma Ya'juj Ma'juj ni ia berselindung. Dia tak dapat lagi nak keluar kepada manusia kerana ia berada di belakang tembok yang telah dibina oleh Zulkarnain. Semua orang tahu cerita tu dalam surah Al-Kahfi. Kan, Ya'juj dia telah dihalang oleh satu tembok yang besar di antara dua gunung. Tetapi Ya'juj dan Ma'juj tu, tuan-tuan dan puan, mereka ni sebenarnya setiap hari sedang duk korek tembok. Dan satu ketika Ya'juj Ma'juj tu dia akan dapat pecahkanlah tembok tu.
Seperti mana hadis yang Nabi pernah sebut. Okay, yang kita nak highlightkan isu Ya'juj Ma'juj ni yang berkaitan dengan tajuk kita pada pagi ini. Ya'juj dan Ma'juj ni tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya mereka ni nanti akan pergi ke Palestin tu juga. Yang mana Nabi kata Ya'juj Ma'juj ni dia akan sampai ada satu bukit. Bukit tu dipanggil Jabal Khamar. Jabal Khamar, yang mana Jabal Khamar ini adalah satu bukit, Nabi kata wahwa Jabalu Baitul Maqdis, adalah satu bukit dekat Baitul Maqdis. Masa Ya'juj dan Ma'juj sampai dekat bukit Ahmar, dekat bukit Al-Khamar, iaitu dekat bukit Baitul Maqdis, Ya'juj Ma'juj dia kata apa? Dia kata laqad qatalna man fil ardi. Dia kata kita dah berjaya membunuh manusia kat muka bumi ni. Lepas tu Ya'juj Ma'juj kata apa? Halumma, dia kata sekarang jom, dia kata fanaqtul man fis sama. Mari kita bunuh pula makhluk-makhluk yang ada di langit. Okey, apa kita dengan tajuk kita? Kaitannya adalah Ya'juj Ma'juj dia akan berada di satu bukit dekat Baitul Maqdis di Palestin. Dekat situ nanti, kalau kita baca dalam hadis, dia akan panah. Ya'juj Ma'juj ni nanti dia akan panah dekat langit tau. Dia akan panah langit, dia panah naik ke langit, lepas tu anak panah tu jatuh balik ke bumi dan nampaklah darah dia. Okey. Dan kita tahu, masa Ya'juj dan Ma'juj tu datang, sampailah dekat bukit tu, akhirnya sebenarnya Ya'juj Ma'juj ni Allah matikan dia. Macam dia mati, Ya'juj Ma'juj ni Allah matikan dia adalah dengan Allah menghantar ulat-ulat makan leher-leher mereka. Ulat tu nanti akan makan Ya'juj Ma'juj. Sebab masa Ya'juj Ma'juj sampai, Nabi Isa tak boleh bunuh. Sebab Nabi Isa dia hanya boleh membunuh Dajjal dekat pintu Lut yang kita sebutkan tadi. Tapi dia bunuh Ya'juj dan Ma'juj melalui doa yang Allah hantarkan pula pada doa Nabi Allah Isa itu adalah ulat-ulat yang makan Ya'juj Ma'juj. Jadi Ya'juj Ma'juj ni semua mati, jadi bangkai. Lepas tu bangkai tu macam mana nak buang ni? Maka Nabi Allah Isa dan orang beriman yang berada sekarang dekat bukit Tursina tu, dia lari nanti kat bukit Tursina tu, dia doa lagi untuk Allah bersihkan bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj ni. Akhirnya Allah menghantar burung-burung untuk makan bangkai-bangkai, burung-burung sebesar leher unta makan bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Jadi apa kaitan dengan tajuk kita? Kaitannya adalah Ya'juj Ma'juj itu juga dia akan mati di kawasan Palestin. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa dekat pintu Lut di Palestin, begitu juga Ya'juj dan Ma'juj. Sebab tu bumi Palestin ni tuan-tuan, dia satu bumi yang Masya Allah, satu bumi yang ada nilai sejarah dia, bumi para Nabi, bumi sampai akhir zaman tau, sampai nak menjelang kiamat tu. 10 tanda kiamat tu, salah satunya datangnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, lepas tu datangnya Ya'juj Ma'juj. Dia dikaitkan juga dengan bumi Palestin. Ya. Lepas tu bumi Palestin ni dia bukan sekadar bumi orang Islam yang telah dijajah, yang dimasuki oleh Israel, Zionis ni. Tapi sebenarnya dia ada nilai agama. Dia ada nilai kemuliaan kat situ. Dan dia merupakan tempat apa? Macam saya kata, kenapa orang nak sangat Palestin ni? Dia bukan sekadar itu, sebenarnya dia ada nilai akhir zaman tu pun ada sebenarnya. Dikaitkan dengan nilai akhir zaman. Dan tuan-tuan, saya ingin kongsikan satu lagi, saya nak kongsikan satu lagi hadis, tapi hadis tu dia tak ada dekat dalam nota yang saya berikan. Dan hadis ini sangat menarik untuk saya kongsikan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, yang ikut di Zoom, tuan-tuan nampak tak hadis yang saya sedang paparkan sekarang ni? Nampak tak? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz.
Hadis yang mana? Hadis yang mana? Hadis bunyi apa? Hadis tu. Bukit Al-Qamar, iaitu Ah, Bukit Bait Al-Maqdis. oh bukan. Bukan, saya nak tunjuk hadis lain ni kejap. Ni hadis ni. Sekejap ya. Izinkan saya tunjuk hadis ni. Ni hadis ni, nampak tak? Nampak. Dari umatku sekumpulan yang Ya, nampak Ustaz. Okey. Sekarang saya akan kongsikan satu lagi hadis ni ke hujung lah pengisian kita ni. Ada satu lagi hadis. Hadis ni memberikan kita berita gembira tau. Berita gembira apa? Dengar baik-baik. Dengar saya akan terangkan. Okey. Nabi SAW bersabda, La tazalu ta'ifatun min ummati. Nabi SAW bersabda, akan sentiasa wujud, akan sentiasa ada ta'ifatun min ummati, satu kumpulan daripada umatku. Nabi beritahu kepada kita, maksudnya apa? Nabi nak kata, selama-lamanya, Nabi kata, akan sentiasa ada satu kumpulan daripada umatku. Satu kumpulan daripada umat Nabi ni, mereka buat apa? Alal haqqi zahirin. Mereka akan menegakkan kebenaran, mereka akan tegas dalam mendepani musuh. Okay, Nabi kata, alal haqqi zahirina li'aduwihim qahirina. Nabi kata, hadis ni bagi semangat ni kat kita ni. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, akan datang, Nabi kata, akan sentiasa ada satu kumpulan dari umatku. Mereka ini akan menegakkan kebenaran. Mereka akan berani untuk lawan musuh-musuh mereka. Okey, saya baca sampai habis hadis tu, nanti saya ulas sikit. Siapa umat itu? Siapa ta'ifatun tu? Siapa sekumpulan tu? Okey. Sekumpulan ni, Nabi tak kata semua. Nabi kata sekumpulan. Siapa sekumpulan tu? Kita akan kupas sikit-sikit lagi. Saya akan kupas. Tunggu. Saya akan ulas sampai habis. Kumpulan ni, kata Nabi SAW, La yadurruhum man khalafahu. Tidak memudaratkan perjuangan mereka walaupun mereka dipinggirkan. Walaupun mereka ini menghadapi kesusahan. Kamu tahu tak? Kumpulan ni Nabi kata akan ada, kata Nabi. Setiap masa akan ada. Kalau sebut setiap masa tu maksudnya ulama hadis bermaksud setiap zaman lah. Sekarang pun ada satu kumpulan dari umat Nabi yang dia akan memperjuangkan kebenaran. Dan mereka ni akan terus lawan dengan musuh-musuh Islam dia. Lawan dengan musuh-musuh dia. Dan mereka ni berani. Mereka tak takut. Mereka ni kalau tak ada orang support, kalau mereka ni tak ada orang nak tolong dia, dia akan tetap lawan. Hadis disebut. Kita nak cari siapa kumpulan tu. Kan? Maknanya ini sekumpulan kecil lah. Moga-moga saya, tuan-tuan, sahabat-sahabat, saudara-saudari kita ini termasuk dalam kumpulan ni. Amin. Yang kumpulan ni kata Nabi akan sentiasa ada. Okey. Mereka ni kata Nabi, sampai bila mereka akan wujud? Sampai bila mereka akan ada? Nabi kata, tak kita baca hadis tu, Nabi kata, illa ma asabahum min lawa'i hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Nabi kata mereka ni akan tetap wujud sampailah datang ketentuan Allah. Apa maksud ketentuan Allah? Okey, saya ulang balik hadis ni ya. Okey, Nabi kata macam ni. Akan ada sentiasa daripada umat Nabi satu kumpulan manusia yang terus menegakkan kebenaran. Dia akan berjuang lawan musuh dia. Dan tak ada siapa boleh takut-takutkan mereka. Tak ada siapa boleh memudaratkan mereka. Walaupun mereka ni tak ada orang tolong. Walaupun mereka ni susah. Susah apa pun, mereka akan berjuang juga. Dan Nabi kata itu adalah satu ujian untuk mereka. Sehinggalah
datangnya ketentuan Allah. Apa maksud datang ketentuan Allah? Para ulama hadis menyebutkan maksudnya sampai mereka mati. Tuan-tuan, grup ni, kumpulan ni, sebenarnya dia sampai hari kiamat. Kita tahu kan, hari kiamat, sebelum datang hari kiamat akan datang 10 tanda besar kiamat kan? Dan tuan-tuan tahu kan, bila orang Islam akan habis, maksudnya bila orang Islam akan mati, semua sekali akan mati. Sebelum Allah jadikan kiamat yang sebenar, Allah akan matikan dulu orang Islam. Kita belajar dalam hadis, orang Islam akan mati ke semua sekali. Tinggal orang kafir saja. Adalah setelah Allah menghantar angin-angin mematikan semua orang Islam. Bila Allah hantar angin-angin tu, angin-angin itu yang akan mematikan semua orang Islam di akhir zaman adalah setelah Nabi Allah Isa berjaya membunuh Dajjal, berjaya mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj, dan Nabi Allah Isa hidup 40 tahun lagi. 40 tahun Nabi Isa boleh hidup di muka bumi lagi, lepas tu beliau wafat. Lepas beliau wafat, ketika itulah Allah Ta'ala akan menghantar selepas itu angin-angin yang akan mematikan orang-orang beriman. Maknanya, akan ada sampailah selagi mana angin itu tidak datang mematikan orang Islam, selagi itu akan ada satu kumpulan daripada umat Nabi yang akan memperjuangkan kebenaran dan dia akan jihad lawan musuh-musuh dia. Okey, siapa mereka ni? Okey, para ulama hadis ya, mereka bincang hadis ni. Sebab apa? Sebab hadis ni ada sahih. Riwayat Muslim ni. Nabi kata, mereka tu memang akan macam tu. Maksudnya kalau dia tegak kebenaran, sampai bila tegak kebenaran dia? Okey, siapa mereka ni yang menegakkan kebenaran tu? Dan mereka ini yang melawan musuh dia. Okey. Ulama hadis ada kata, pertama, mereka ni adalah terdiri daripada para ulama, para fuqaha. Ada yang kata ulama hadis. Sebab apa? Sebab para ulama yang ikhlas, yang betul-betul ulama lah, bukan ulama dalam semak. Bukan ulama su, ulama ni, dia akan pertahankan kebenaran. Dia akan menegakkan benda yang benar. Ada tak kita dapati sekarang? Kan, sehingga terpaksa dipenjarakan, dibunuh. Nabi akan kata setiap masa akan ada di kalangan satu kumpulan umatku ni. Siapa umat tu? Siapa kumpulan tu? Ada yang kata adalah para ulama, ada yang kata para ulama hadis, ada yang mengatakan orang Syam. Dan ada juga ulama hadis kata mereka adalah orang yang ada di Baitul Maqdis. Okey, siapa yang bagi tahu? Ada ulama kata mereka juga termasuk orang yang sedang berjihad ni, berjuang lawan musuh ni. Kan, mereka inilah termasuk di dalam hadis ni. Dia kata berjuang, dia kata walau apa pun jadi kat mereka, kan, tidak akan menggentarkan mereka, takkan memudaratkan mereka, takkan mengalahkan mereka. Okey, macam mana kita boleh kata orang kat Baitul Maqdis? Okey, saya tunjukkan tuan-tuan hadis dia. Okey, tuan-tuan, sebenarnya hadis yang kita baca tadi, dia sampai setakat bunyinya wahum kadzalika. Tapi dalam hadis lain, ada sambungan dia, Nabi cakap, ada sahabat tanya tau kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ainahum, di mana mereka yang kau cakap tu? Mereka ni siapa? Mereka tu di mana? Yang akan juangkan kebenaran, yang akan melawan musuh-musuhnya, mereka tak gentar tu. Dalam hadis ini Nabi kata apa? Nabi kata, bi baitil maqdisi. Mereka berada di Baitul Maqdis. Wa aqnafi bi baitil maqdis. Dan mereka yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Hadis yang kita kata yang sahabat tanya kepada Nabi, sekumpulan manusia di kalangan umat engkau ya Rasulullah yang akan berjuang sampai bila-bila ni, sampai selagi mana belum Allah hantarkan angin mematikan mereka, belum datangnya kiamat, mereka ni tak ada siapa yang akan gugat mereka, yang akan melemahkan mereka. Hadis ini kalau kita baca, Nabi kata orang yang ada dekat Baitul Maqdis dan ada sekitar Baitul Maqdis. Cuma
Cuma, jadi cuma sikit, kena ambil maklum. Hadis yang para sahabat tanya, mereka tu siapa, mereka tu dekat mana tu, Nabi kata dekat Palestin lah, dekat Baitul Maqdis, orang yang ada sekitarnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, riwayat At-Tabrani. Cuma hadis ini ulama berbeza pandangan dalam menentukan kesahihannya. Kalau hadis itu sahih, sekadar Nabi kata sampai hadis itu berbunyi wahum kadzalika saja, sebab dia riwayat Muslim. Tapi yang bermula daripada yang kata dekat Baitul Maqdis tu, dia ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama hadis. Jadi kalau ada mana-mana yang ikuti pengisian pada pagi ini, ataupun yang tengok rakaman, ataupun yang tetap ikuti secara live di TikTok, kalau ada saya tersalah menyebut hadis, tersalah menyebut status hadis, tolong tegur. Tapi setakat yang saya baca, setakat yang saya rujuk, sedikit ilmu yang saya tahu sedikit sebanyaklah tentang rijal-rijal hadis ni, tentang status hadis ni, para ulama berbeza pendapat. Ada ulama hadis kata hadis ni dhaif, hadis ni lemah. Hadis lemah tu hadis yang sahabat tanya tentang mereka ini yang duduk kat Baitul Maqdis tu, yang sekumpulan umat yang berani ni lawan musuh dia ni. Tapi ada ulama lain kata hadis ni dia tak lemah. Seperti mana kata Al-Imam Al-Haythami, dia kata perawi dalam hadis ni thiqat, dia kata thiqat, boleh diterima. Wallahu ta'ala alam tentang hadis ni. Tuan-tuan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Jadi moga-moga pejuang-pejuang mujahidin yang sedang berjuang sekarang ini, mereka termasuk di dalam hadis yang Nabi masukkan ini. Ulama khilaf tentang hadis ni, ada kata lemah sebab perawi dalam hadis ni. Tapi ada ulama hadis kata tak, perawi dalam hadis dia siqat, seperti mana kata Al-Imam Haythami dalam Al-Majma' Az-Zawaid. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita juga termasuk di dalam kumpulan zahiri ummati haq zahirina 'alal haq li'aduwwihim qahirin. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan satu kumpulan manusia yang selalu menegakkan kebenaran, mempertahankan Quran, mempertahankan sunnah-sunnah Nabi SAW, lawan benda-benda khurafat, lawan benda-benda mungkar, lawan benda-benda bid'ah, lawan benda-benda ini. Semoga kita termasuk dalam hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan puan rahimani wa rahimakumullah, saya kira sampailah kita kepada penghujungnya, sebab kita pun dah lama juga ni. Tadi kita mula pukul 10.45, 11.45, dekat 2 jam ke? Sejam tak? Ada berapa lama ni tuan-puan? Berapa lama kita ni? Tadi kita mula 10.45, 11.45. 1 jam setengah, Ustaz. Oh, 1 jam setengah. Masya Allah, lamanya. Okey. Tak apa. Walaupun lama, alhamdulillah. Ya, semoga Allah memberikan kita banyak manfaat. Kita takkan rugi ya. Kena kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, dan kita bersama dengan Nabi pada pagi ini ya, melalui hadis-hadis Nabi yang Nabi tinggalkan kepada kita. So, setakat ini kita dah baca lebih kurang berapa hadis tuan-puan? Semua sekali? Ada berapa hadis? 13. Okay, kita dah baca lebih kurang dalam 13 hadis pada pagi ini berkenaan dengan hadis-hadis yang ada kaitan dengan bumi Palestin secara umum, dan secara khusus ada kaitan dengan Masjidil Al-Aqsa, dan ada kaitan juga dengan Allah mengalahkan Dajjal dan juga Ya'juj dan Ma'juj. Jadi sebelum saya tangguhkan, ada apa-apa persoalan tuan-tuan dan puan-puan? Ada apa pertanyaan? Jelas ke penerangan pada pagi ini? Saya mohon maaf kalau ada kekurangan, kelemahan pada penyampaian, pada nota yang dikongsikan dan sebagainya. Okay, ada apa-apa persoalan ke? Sahabat-sahabat kita dekat chat, dekat Zoom, dekat FB page. Ada Puan Hajar Syiril cakap sabda Nabi SAW yang tadi tentang kelebihan si dunia tu sama dengan sabda baginda terhadap 2 rakaat solat sunat fajar yang lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Okey, soalan dia apa? Yang itulah dia cakap tadi masa Ustaz tengah huraikan hadis yang kedua ke ketiga tadi dah. Okey.
Okey. Itu bukan soalan, Ana? Dia tanya macam tu je lah. Okey. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Okey, kalau begitu kita berhentilah dengan kadar ni, insya-Allah. Kita jumpa lagi nanti. Minggu depan kita akan mulakan tajuk belajar tentang Yahudi. Kita akan buat tajuk bertema tentang Yahudi menurut perbincangan Al-Quran. Lanjutan daripada perbincangan kita 2 hari ni, yang mana hari Sabtu, hari semalam, kita dah bincang ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan bumi Palestin yang telah Allah berkati, bumi para Nabi. Hari ini kita bincang tentang hadis pula. So, minggu depan kita mulakan tajuk belajar tentang Yahudi menurut perspektif Al-Quranul Karim. So, kita akan mulakan kelas hari Sabtu, mungkin Sabtu dan Ahad sedikit waktu, kita bincang tentang Yahudi di dalam Al-Quranul Karim. Okey, insya-Allah. Baik. Saya berhenti dengan kadar ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu